Melampau, calon warisan hina wira negara. Mahkamah tolak permohonan Anwar ke tepi saman pengampunan. Perikatan Nasional kecam calon warisan hina pasukan keselamatan negara. Isu hina wira negara, Syafi'i tampil mohon maaf. Bekas Perdana Menteri Najib Razak melahirkan rasa sedih terhadap penghinaan yang dilemparkan bekas Menteri Pelancongan Seni dan Budaya Muhammadin ke tapi yang menyifatkan insiden pencerobohan Lahad Datu tahun 2013 sebagai satu sandiwara. Ketika insiden berkenaan, Najib yang adalah Perdana Menteri mengarahkan pasukan keselamatan bertindak terhadap pencerobohan kumpulan pengganas Sulu itu. Amat sedih selepas menonton klip video calon pilihan raya negeri Sabah, calon warisan merangkap bekas Menteri Pakatan Harapan, kata pencerobohan Lahad Datu tahun 2013 hanya satu sandiwara. Dia sindir pasukan keselamatan kita cuma berperang dengan ayam dan anjing masa itu. Ini ialah penghinaan sangat besar pada pasukan keselamatan kita yang bertaruh nyawa untuk mempertahankan kedaulatan kita, terutama kepada keluarga 10 wira dan 6 warga Sabah yang terkorban, tulis Najib dalam satu hantaran di Facebooknya. Terdahulu, Muhammadin yang juga calon warisan bagi kerusi Dewan Undangan Negeri Segama dilaporkan mendakwa tragedi di kampung Tanduo, Lahad Datu pada 2013 itu hanyalah peperangan bersama ayam dan anjing. Siapa kawan dia berperang? Tidak ada. Ayam sama anjing di kampung kawan dia berperang. Dalam satu video ucapannya yang tular di media sosial, Muhammadin berkata pihak berkuasa ketika itu mengerahkan segala kekuatan sedangkan perperangan tidak berlaku. Jadi ada perperangan konon di Tanduo, datanglah jet di Tanduo, dibomnya kelapa sawit orang, habis hangus kelapa sawit orang, habis hangus rumah orang, koyak rumah orang ditembak. Ini kenyataan. Habis itu disuruh kereta kebal masuk di kampung-kampung, suruh berperang sama ayam. Siapa kawan dia berperang? Tiada. Ayam sama anjing di kampung, kawan dia berperang, katanya dalam video berkenaan. Selepas menerima kecaman, Muhammadin kemudian tampil memohon maaf. Dia mendakwa video yang disebarkan itu tidak menggambarkan keseluruhan ucapannya dan adalah permainan kotor untuk memburukkan partinya warisan serta telah diputar belit. Saya ingin memohon maaf sekiranya video yang ditularkan dengan niat jahat itu mengguris hati anggota-anggota keselamatan keseluruhannya. Dalam serangan itu, seramai 10 wira negara terkorban dalam obdaulat semasa mempertahankan bumi Sabah daripada pencerobohan pengganas Sulu, termasuk serangan handap di Tanduo, Lahad Datu dan Simunul sempurna. Tragedi itu turut menyaksikan sekurang-kurangnya 68 anggota pengganas Sulu ditembak mati. Dalam pada itu, Ahli Majlis Tertinggi UMNO Abdul Rahman Dahlan mendesak Ketua Menteri Sabah Muhammad Syafi'i Abdal membidas dan menuntut Muhammadin memohon maaf berhubung kenyataannya itu. Abdul Rahman berkata Muhammad Syafi'i yang juga bekas Timbalan Menteri Pertahanan perlu mengeluarkan kenyataan segera dalam hal ini. Ketua Menteri yang juga bekas Timbalan Menteri Pertahanan dan pengurusi Majlis Keselamatan Negara Negeri Sabah perlu membidas ucapan calon warisan Muhammadin yang memperlekeh pengorbanan pihak tentera dan polis dalam insiden Tanduo, Lahad Datu. Sebagai Ketua Menteri, beliau mesti membuat kenyataan segera dan tegas menuntut Muhammadin memohon maaf kepada semua keluarga anggota tentera dan polis yang menyambung nyawa dan yang terkorban di Tanduo, katanya dalam satu hantaran di Facebooknya. Sementara itu, Ketua Puteri UMNO Zahidah Zarif Khan menyifatkan kenyataan Muhammadin sangat biadab dan tidak boleh diterima. Kenyataan pemimpin warisan ini sangat biadab dan langsung tidak boleh diterima sama sekali. Kita tanya pada warisan, adakah 235 orang warga Filipina yang bersenjata mendarat di kampung Tanduo pada 11 Februari 2013 adalah anjing dan ayam? Dan yang paling penting, adakah seramai 10 anggota polis dan 2 anggota tentera yang terkorban akibat dibunuh oleh anjing dan ayam? Soalnya dalam satu kenyataan. Presiden PKR Datuk Seri Anwar Ibrahim gagal membatalkan saman pemula yang difailkan oleh Peguam Muhammad Khairul Azam Abdul Aziz berhubung pengampunan penuh yang diberikan kepada ketua pembangkang itu berkaitan sabitan dan juga hukuman penjara atas kesalahan berliwat bekas pembantu peribadinya. Hakim Mahkamah Tinggi Datuk Akhtar Tahir juga menolak permohonan sama oleh Lembaga Pengampunan. Ketika menolak permohonan Anwar dan Lembaga Pengampunan itu, Akhtar berkata, plaintif Muhammad Khairul Azam
mempunyai locus standi dalam memulakan saman itu kerana beliau adalah ahli masyarakat umum dan berkelayakan sebagai peguam selain ada isu-isu yang boleh dibicarakan yang perlu didengar sepenuhnya. Beliau juga berkata yang di-Pertuan Agong menjalankan kuasa eksekutif ketika membenarkan pengampunan kepada Anwar itu. Sekiranya Seri Paduka menjalankan kuasa eksekutif, mana mungkin baginda tidak boleh dibicarakan. Ini bukan pengampunan diraja, ini pengampunan eksekutif kerana baginda menjalankan peranan sebagai eksekutif. Justru jika baginda menjalankan kuasa eksekutif, maka ada prosedur dan undang-undang yang membenarkan anda mempersoalkan kuasa eksekutif, kata hakim. Akta berkata, kes itu bukan kes mudah yang boleh ditolak begitu sahaja dan saman yang difailkan adalah kaedah yang tepat bagi memulakan prosiding memandangkan ada bukti termasuk keterangan lisan mungkin perlu dikemukakan. Menyentuh tentang kesaksamaan di sisi undang-undang, hakim berkata, sekiranya ada alasan untuk mewajarkan pengampunan itu, maka alasan-alasan tersebut perlu dinyatakan. Beliau berkata, ini kerana ada individu yang turut disabitkan atas kesalahan sama akan berasa berlaku ketidakadilan. Ini adalah isu sivil yang perlu dibuktikan berdasarkan keseimbangan kemungkinan. Saya menolak kedua-dua permohonan tanpa sebarang perintah mengenai kos, katanya, dan menetapkan tarikh perbicaraan dari 24 hingga 26 Mac tahun depan dengan pengurusan kes pada 18 Februari tahun depan. Peguam Muhammad Hanif Khatir Abdullah dan Datuk M. Riza Hassan mewakili Muhammad Khairul Azam, manakala Anwar diwakili oleh Peguam J. Lela, sementara Peguam Kanan Persekutuan Natra Idris mewakili Lembaga Pengampunan. Ahli Parlimen Port Dickson itu memfailkan permohonan pada 13 Mei lalu, antara lain atas alasan Khairul Azam selaku plaintiff tidak mempunyai locus standi atau kedudukan di sisi undang-undang untuk meneruskan tindakan saman tersebut. Tuntutan saman plaintiff remeh, mengaibkan serta penyalahgunaan proses mahkamah. Muhammad Khairul Azam selaku plaintiff memfailkan saman itu menerusi Tertuan Raja Riza and Associates pada 26 Februari lepas dengan menamakan Lembaga Pengampunan dan Anwar selaku defendant pertama dan kedua. Peguam itu mendakwa pengampunan penuh yang diberikan kepada Anwar bercanggah dengan perkara 42/4 dan -5 Perlembagaan Persekutuan berikutan kuasa pengampunan oleh Yang di-Pertuan Agong hendaklah dilaksanakan atas nasihat Lembaga Pengampunan. Dakwanya, pada ketika itu, Lembaga Pengampunan belum dibentuk dengan sempurna berikutan negara baru selesai menjalankan pilihan raya umum ke-14 pada 9 Mei 2018 dan dalam proses membentuk kerajaan baru. Muhammad Khairul Azam juga mendakwa susulan keputusan PRU itu, beberapa tindakan yang melanggar Perlembagaan Persekutuan telah diambil bagi membolehkan Anwar menerima pengampunan yang membebaskannya dari penjara. Anwar dihukum penjara hingga 5 tahun kerana meliwat pembantu pribadinya Muhammad Saiful Bukhari Azlan dan sabitan itu dikekalkan oleh Mahkamah Persekutuan pada 10 Februari 2015. Ketua Penerangan Perikatan Nasional mengecam sekeras-kerasnya ucapan Datuk Muhammadin Ketapi yang menghina pengorbanan pasukan keselamatan negara yang mempertahankan kedaulatan tanah air ketika Sabah diserang pengganas pada tahun 2013. Datuk Seri Muhammad Azmin Ali berkata, pemimpin utama Parti Warisan Sabah juga calon Dewan Undangan Negeri Segama diumpamakan sebagai pengkhianat. Peristiwa hitam di Tan Duo, lihat datu tersebut telah mengakibatkan pertempuran di antara pasukan keselamatan negara dengan penceroboh militan dari Filipina sehingga mengorbankan 12 orang anggota keselamatan dan orang awam serta mencederakan ramai anggota yang lain. Menyifatkan pencerobohan bersenjata ke atas wilayah negara sebagai satu sandiwara, ucapan Muhammadin Ketapi adalah satu pembohongan dan hasutan untuk memecah belahkan perpaduan dan kesatuan rakyat. Ucapan beliau turut mencerminkan betapa warisan tidak komited untuk mempertahankan kedaulatan negeri dan keselamatan rakyat Sabah, katanya dalam satu kenyataan. Perikatan Nasional, menurut Muhammad Azmin, bertegas bahawa perjuangan untuk mempertahankan kedaulatan negara, keselamatan dan keutuhan wilayah merupakan tanggungjawab suci setiap anak watan yang cintakan kesejahteraan dan kemakmuran. Pada masa yang sama, ucapan Muhammadin Ketapi itu juga telah mempersendakan pasukan keselamatan negara serta menghina jasa dan pengorbanan setiap anggota yang terkorban. Saya yakin keluarga besar pasukan keselamatan negara, khususnya mereka yang terkorban dalam pertempuran tersebut serta seluruh rakyat Malaysia yang patriotik tidak boleh menerima keceluparan beliau. Perikatan Nasional mendesak Muhammadin Ketapi menarik balik kata-kata penghinaan tersebut dan segera memohon maaf kepada seluruh rakyat Malaysia, khususnya keluarga pasukan keselamatan yang terkorban dalam menjalankan tanggungjawab suci mempertahankan tanah air. Saya menyeru seluruh rakyat Sabah untuk menolak sesiapa sahaja yang cuba mempermain-mainkan kedaulatan dan keselamatan untuk tujuan politik sempit, katanya, yang juga ahli pimpinan tertinggi Parti Pribumi Bersatu itu.
Kita ada nyatakan bagi pihak semua, saya memohon maaf. Ketua Menteri Sabah, Datuk Seri Shafie Apdal memohon maaf kepada setiap anggota keselamatan, ahli keluarga mereka dan seluruh rakyat Malaysia atas kenyataan bekas Menteri Pelancongan Muhammadin Ketapi bahawa insiden di Lahad Datu 7 tahun lalu adalah sandiwara. Beliau yang juga Presiden Parti Warisan Sabah berkata, kenyataan secara spontan itu telah disalahertikan dan sama sekali tidak berniat untuk menghina perjuangan para prajurit serta anggota keselamatan yang mengorbankan nyawa mereka demi mempertahankan rakyat dan negara ini. Sebagai bekas timbalan Menteri Pertahanan, saya amat memahami keperitan yang terpaksa ditempuh anggota keselamatan ketika menjaga sempadan negara, terutama di pos-pos kawalan Sabah yang terpencil dan serba kekurangan. Setiap anggota yang berada di perbatasan bukan sahaja bersedia mengorbankan nyawa demi keselamatan rakyat Malaysia, malah mereka juga terpaksa berjauhan dengan ahli keluarga sepanjang tempoh bertugas, katanya dalam kenyataan. Mengulas lanjut, Shafie berkata, dalam berdepan pandemik COVID-19, beliau selaku Ketua Menteri Sabah turut memahami dan menghargai peranan anggota keselamatan sebagai frontliners menentang musuh yang tidak kelihatan tetapi amat berbahaya. Atas rasa tanggungjawab itu, katanya, beliau telah memperuntukkan 10 juta ringgit dana kerajaan negeri untuk diagih-agihkan kepada semua frontliners, termasuk 1 juta ringgit kepada Polis Diraja Malaysia (PDRM) dan 1 juta ringgit kepada Kem Lok Kawi. Sumbangan tersebut katanya tidak dilakukan di mana-mana negeri di Malaysia. Jumlah tersebut tidak banyak jika dibandingkan dengan risiko dan pengorbanan wira-wira negara ini. Namun itu membuktikan komitmen kerajaan Sabah meskipun agensi keselamatan di bawah bidang kuasa persekutuan, katanya. Sebelum ini, satu video tular di media sosial memaparkan Muhammadin berucap mempelekeh insiden Tan Duo itu dan mendakwa pencerobohan Lahad Datu pada tahun 2013 hanya satu sandiwara. Dalam ceramah kempen sempena pilihan raya negeri Sabah, Muhammadin antara lain berkata, sandiwara bohong membunuh orang. Kamu ingat dahulu PRU yang lalu, dia bilang Filipina mau ambil Sabah, jadi ada peperangan. Datanglah jet dibomnya kelapa sawit orang, habis semua kelapa sawit orang, habis rumah orang, koyak ditembak. Ini kenyataan. Disuruh kereta kabel masuk kampung, suruh berperang sama ayam. Ayam sama anjing, lawan dia berperang. Apabila habis pilihan raya, tiada pula perperangan itu. Tetapi saya ingat, saya wakil rakyat Lahad Datu. Jika anda mempunyai gejala seperti demam, batuk dan sesak nafas, jangan berlengah untuk terus ke klinik atau hospital bagi menjalani ujian saringan. Bersama kita tangani wabak COVID-19.